Brigade Perisai Israel maut di Gaza. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Komander Kanan Israel, Kolonel Ahsan Dasa dilaporkan terbunuh dalam satu letupan di utara Gaza. Turut tercedera seorang lagi komander batalion dan 2 pegawai. Menurut jurucakap tentera Israel, Laksamana Muda Daniel Hagari, Dasa maut apabila satu bahan letupan mengenainya ketika dia keluar dari kereta kebal di kawasan Jabalia. Dasa yang berusia 41 tahun merupakan Komander Brigade 401. Brigade yang diketuainya terlibat dengan serangan di Jabalia sejak 6 Oktober. Kematian Dasa menjadikan jumlah korban tentera Israel kepada 358 orang dalam kempen Gaza sejak bermulanya serangan darat di wilayah Palestin pada 27 Oktober tahun lalu. Bismillah, Allahu Akbar. Tidak cukup berterusan memedil utara Gaza, Israel bertindak menolak permintaan kecemasan daripada Agensi Bantuan Pertubuhan Bangsa Bersatu untuk Pelarian Palestin UNRWA untuk menyelamat mangsa yang terperangkap di bawah runtuhan akibat serangan penjajah terbabit. Menurut pegawainya, situasi kebuluran di utara ketika ini terus memburuk akibat pembunuhan beramai-ramai oleh Israel ke atas orang awam Gaza. Kepungan Zionis di Jabalia dan kawasan utara juga telah menyebabkan kegagalan akses kepada keperluan asas termasuk air. Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB termasuk negara-negara luar terus mengecam tindakan Israel yang tidak berperi kemanusiaan. Dalam pada itu, Mesir mengecam tindakan pengeboman Israel terhadap kawasan perumahan di utara semenanjung Gaza sehingga mengorbankan dan mencederakan lebih daripada 100 penduduk Palestin. Negara itu turut mengecam tindakan berterusan rejim itu kerana menyasarkan orang dan kemudahan awam di kawasan berkenaan. Dalam satu kenyataan, Kementerian Luar Negeri Mesir menegaskan keperluan untuk melaksanakan mekanisme antarabangsa bagi menghentikan penderitaan orang awam di Gaza serta menghalang Israel daripada terus melanggar undang-undang antarabangsa. Mesir juga mengulangi gesaannya supaya masyarakat antarabangsa menghentikan pencerobohan Israel. Dalam kejadian Sabtu lalu, sebanyak 87 penduduk Palestin terbunuh dan lebih daripada 40 yang lain cedera apabila jet pejuang Israel menyerang kawasan perumahan di Beit Lahia, utara Gaza. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO akan memindahkan sehingga 1,000 wanita dan kanak-kanak dari Gaza ke Eropah untuk rawatan perubatan segera. Ketua WHO Eropah, Hans Kluge berkata pemindahan itu akan dilakukan dalam beberapa bulan akan datang. Setakat ini, WHO telah menguruskan 600 pemindahan perubatan dari Gaza ke 7 negara Eropah sejak perang bermula pada Oktober 2023. Kluge menekankan pentingnya untuk terus membuka dialog agar keperluan kesihatan dapat diurus dengan baik dalam situasi konflik. Satu letupan besar berlaku bampiran lapangan terbang antarabangsa Beirut, Lebanon pada malam Ahad. Kira-kira 40 minit selepas letupan terbabit, sebuah pesawat Mi-249 dari Dubai dilihat mendarat di lapangan terbang itu. Namun begitu, tiada maklumat lanjut mengenai punca letupan itu atau butiran mengenai sebarang kematian atau kecederaan dilaporkan sehingga kini. Terdahulu, ratusan penduduk Beirut melarikan diri dari kediaman mereka pada malam Ahad selepas Israel memaklumkan bersiap sedia menyerang lokasi berkaitan operasi kewangan kumpulan Hizbullah di Lebanon. Tentera Israel turut mengarahkan orang ramai meninggalkan kawasan tersebut dengan segera. Sebuah restoran di Lebanon, Maris Soup Kitchen Committed mengagihkan bantuan makanan setiap hari kepada pelarian dan penduduk Lebanon yang dipindahkan. Bagaimanapun, berbekalkan bahan mentah yang terhad, operasi restoran itu kini menghadapi cabaran. Restoran yang juga dikenali sebagai The Cuisine de Mariam itu sebelum ini tular kerana mengedarkan sejumlah besar bantuan makanan sejak tercetusnya perang Israel-Lebanon.
Masyarakat yang terkesan dibantu tanpa dihadkan jumlah makanan yang diambil. Pengasasnya, Donia Khairullah Tak berkata sejumlah 4,000 pek hidangan makanan disediakan setiap hari untuk membantu mereka yang memerlukan. Meski berdepan serba kekurangan, kerja-kerja memasak akan diteruskan memandangkan masih ramai lagi warga Lubnan hidup dalam kebuluran. Ketua Pertubuhan Perjanjian Atlantik Utara NATO, Mark Rutte, khawatir konflik di Ukraine mungkin boleh meningkat jika Korea Utara menghantar tenteranya ke negara itu untuk berperang bagi pihak Rusia. Rutte yang baru saja menjawab jawatan tertinggi NATO awal bulan ini berkata beliau mengadakan perbincangan dengan Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol mengenai perkongsian rapat perikatan itu dengan Seoul, terutama mengenai kerjasama industri pertahanan dan keselamatan yang saling berhubung kait antara wilayah Euro-Atlantik dan Indo-Pasifik. Minggu lalu, Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky menyatakan Korea Utara sedang bersedia menghantar 10,000 tentera bagi membantu usaha perang Moskow dan beberapa pegawai Korea Utara sudah dikerahkan di wilayah Ukraine yang diduduki Rusia. Namun pada minggu lalu, Rutte dan Pentagon menyatakan mereka belum menemukan bukti kehadiran tentera Korea Utara di Ukraine. Pendakwah Islam berpangkalan di Amerika Syarikat, Fatullah Gulen dilaporkan meninggal dunia pada usia 83 tahun. Gulen dituduh oleh Ankara sebagai dalang cuba rampasan kuasa yang gagal pada 2016 meninggal dunia di hospital bila mengetahui gerakan Hizmet dan tidak mengaku tuduhan menggerakkan kumpulan pengganas untuk menumbangkan kerajaan Presiden Recep Tayyip Erdogan. Gulen menetap di Pennsylvania sejak 1999 dan dilucutkan kewarganegaraan Turki pada 2017. Dengan tumpuan yang semakin meningkat pada inovasi dan pelaburan, Malaysia berminat untuk meningkatkan peranannya dalam BRICS khususnya dalam bidang perbankan dan teknologi. Jelas Pengarah Institut Negara Asia dan Afrika di Moscow State University, Alexei Maslov, kerajaan mengutamakan inisiatif yang memudahkan kerjasama keuangan, mengiktiraf kepentingan sektor perbankan yang teguh dalam memacu pertumbuhan ekonomi. Очевидно, что Малайзия во многом заинтересована и в развитии банковско-финансового сотрудничества. Малайзия, пожалуй, крупнейший рынок Юго-Восточной Азии, связанный с так называемым исламским банкингом, который в основном известен по странам Ближнего Востока. Тем не менее, в Азии это тоже очень существенный рынок. Малайзия довольно активно продвигает свое банковское взаимодействие. И здесь Малайзия также наверняка будет заинтересована в облегчении банковского сотрудничества, а также всего того, что с этим связано. Банковские трансферы в рамках БРИКС, доступ к рынкам и возможность создания совместных зон свободной торговли, а сегодня ЗСТ уже существует в рамках объединения АСЕАН, но не в рамках БРИКС, наверняка заинтересована будет в том, чтобы предоставить свои электронные торговые площадки, ну и, конечно, выйти на торговые площадки как России, так и Индии и Китая. Ketika sidang kemuncak BRICS 2024 di Kazan berlangsung minggu ini, pendekatan proaktif Malaysia terhadap kerjasama teknologi dan perbankan menandakan dedikasinya untuk meningkatkan kedudukan ekonominya dalam perikatan itu. Dengan memanfaatkan kekuatannya dan mencari peluang kerjasama, Maslov menjangkakan bahawa Malaysia bersedia untuk memainkan peranan penting dalam membentuk masa depan perdagangan dan pelaburan serantau dalam rangka kerja BRICS. Indonesia dilanda gempa bumi berukuran 5.8 magnitud di Pulau Tapat, timur negara itu pagi tadi. Gempa itu berlaku pada kedalaman 10 km, kira-kira 10.24 pagi waktu tempatan. Tiada laporan mengenai sebarang kematian atau kerosakan di pulau yang mempunyai kira-kira 50,000 penduduk. Agensi Meteorologi dan Geofizik negara memaklumkan tiada ancaman tsunami dikeluarkan. Jutaan rakyat Cuba masih terputus bekalan elektrik selepas taufan Oscar melanda negara itu. Gangguan bermula sejak pagi Jumaat waktu tempatan akibat grid kuasa negara yang usang mengalami kegagalan.
Menurut Menteri Tenaga, usaha memulihkan bekalan elektrik terus dipergiat selain menjangkakan ia kembali pulih sepenuhnya Isnin atau Selasa ini. Namun keadaan kekal mencabar susulan angin kencang menjejaskan beberapa loji jana kuasa memaksa pihak berkuasa untuk menghidupkan semula grid beberapa kali. Walaupun negara seperti Colombia, Meksiko, Venezuela, Rusia dan Barbados menawarkan bantuan, tiada sebarang bantuan yang tiba setakat ini. Kerajaan Cuba menggantung semua tugas pentadbiran yang tidak penting susulan taufan itu. Kelab Al-Hilal menerima berita gembira apabila bintang importnya Neymar telah kembali jalani latihan. Ia dilihat mampu jadi suntikan moral buat skuad tersebut menjelang aksi Liga Juara-Juara Asia menentang kelab UAE Al-Ain esok. Neymar sebelum ini terpaksa berehat panjang selepas mengalami kecederaan lutut yang serius dan terpaksa menjalani pembedahan. Kemunculan terakhir pemain berusia 32 tahun itu adalah ketika membantu Brazil menentang Uruguay pada aksi kelayakan Piala Dunia 26 Oktober tahun lalu. Sejak meninggalkan PSG, Neymar yang berhijrah ke Arab Saudi dengan nilai perpindahan 90 juta euro Ogos lepas hanya sempat bermain dalam 5 perlawanan bersama Al-Hilal. Saingan Liga Perdana Inggeris, Liverpool naik ke tangga teratas selepas berjaya menewaskan Chelsea 2-1 di Anfield. Penalti Muhammad Salah dan jaringan Curtis Jones berjaya melakar kemenangan ke-10 dalam 11 perlawanan buat The Reds sejak Arne Slot mengambil alih. Satu-satunya kekalahan The Reds di bawah Slot ketika pertemuan dengan Nottingham Forest pada September lalu. Nicholas Jackson menyamakan kedudukan pada satu ketika untuk Chelsea pada separuh masa kedua, namun masih tidak dapat menyelamatkan The Blues dengan kekalahan kedua Liga sejak tewas kepada Man City pada pembukaan musim ini. Kemenangan ini membawa Liverpool 1 mata di hadapan City dan 4 mata di hadapan Arsenal menjelang kunjungan ke Emirates hujung minggu depan. Chelsea kini mengumpul 14 mata untuk menghuni tangga ke-6 Liga. Dunia 10 berakhir di sini dengan paparan kesan taufan Oscar yang melanda Cuba hingga terputus bekalan elektrik dari sungai ke segara Palestin pasti merdeka. Salam Malaysia Madani.